saya Anim Izzati. Salam sejahtera buat anda semua yang sedang menyaksikan kami di Sembang LZS, destinasi zakat anda. Kita kembali untuk siaran kali ini dan musim ini sedikit berbeza daripada musim-musim terdahulu, iaitu kita akan juga kongsikan bersama dengan anda bagaimana proses pengagihan dan juga bantuan yang diberikan oleh pihak Lembaga Zakat Selangor kepada asnaf-asnaf yang tersebut. Jadi apa yang kita nak kongsikan pada hari ini adalah kita akan bersama dengan seorang asnaf yang 3 bulan lepas mengalami musibah kebakaran di kediamannya di kawasan Kampung Paya Jaras Tengah Sungai Buloh. Jadi jom ikut saya bersama dengan individu iaitu Encik Adnan. Inilah dia, kita berada di Teratak Mengaji di mana ini merupakan tempat rehat sementara bagi Encik Adnan. Dan sekali lagi saya nak berkongsi dengan anda semua untuk memperkenalkan di sebelah saya Encik Adnan merupakan asnaf yang dibantu oleh pihak Lembaga Zakat Selangor berikutan dengan kejadian rumah terbakar pada 3 bulan lalu. Kalau anda dapat saksikan di sana saja rumahnya di belakang tu, dan kami di Teratak Mengaji di beberapa langkah lah di hadapan sedikit, dan terima kasih Encik Adnan sudi bersama dengan kami. Tapi sebelum tu mungkin elok kalau kita berkenalan dululah dengan Encik Adnan kan. Encik Adnan macam mana? Mungkin berapa lama dah tinggal di kawasan ini, di Paya Jaras ni? Sebenarnya saya tinggal di Paya Jaras ni sejak tahun 13 Mei. Selepas 13 Mei 1969. Jadi bermakna sampai sekarang sudah 54 tahun saya tinggal di sini. Itu sajalah yang saya... 54 tahun. Maknanya rumah ni pun berusia 54 tahun. Yes. Oh, okey. Sepanjang, yalah, sebab kalau kita tahu dan kita nampak bila di sini rumah ni dah berlakunya musibah kan, dah berlakunya kebakaran. Tapi sebelum ni, macam mana nak ceritakan tentang rumah ni mungkin ada sentimental value-nya kepada Encik Adnan sendiri. Rumah ni terlalu lama, terlalu diwarisi. Ada keistimewaan yang tersendiri Encik Adnan. Rumah ni diduduki oleh saya punya keluarga kan. Jadi barang-barang lama memang ada dalam rumah ni. Tinggal lagi sudah jadi kebakaran. Kita tak dapat elak benda-benda yang berharga. Jadi kita pun tak boleh nak kesal sangat. Perkara ni yalah, biasa pada saya lah. Pada orang lain saya tak tahulah. Apa nak buat, benda dah jadi. Kita nak kawal sebelum terjadi kan. Prevention is better than cure. Jadi kita teruskan hidup walaupun tanpa rumah yang kita sayangi. Mungkin ini pusat zakat atau lembaga zakat akan bina rumah yang lebih baik untuk saya lah. Akan mencipta satu memori yang baru pula lah kan, dengan rumah yang baru. Tapi macam mana pun, ialah rumah. Bila kita cakap tentang rumah ni, kenangan dia tu yang sebenarnya berharga. Tempat orang syuting filem, tempat kita bersama keluarga dengan ayah saya, mak saya. Jadi benda ni tinggal kenangan saya lah, apa nak buat. Sedih tu sedih juga. Apa barang yang paling ralat lah bila kita fikirkan tentang, sebab kebakaran hampir 100%. Malah dokumen penting, malah kata ada haiwan peliharaan pun sama turut terjejas dan mati disebabkan kebakaran. Apa yang paling rasa macam... Yang ralat sangat saya punya barang-barang lama seperti radio lama, radio jenama tu lah kan. Kemudian jam lama. Habis semua. Barang-barang lama lah. Memang saya sayang. Apa nak buat? Dah terbakar. Kucing pun lebih kurang 6 ekor mati. 6 ekor mati. Dia tak dapat lepas. Masa tu memang keadaan ni cepat kan berlaku api kan? Api ni terlalu cepat. Saya baru tengok api dia bakar sesuatu barang tu. Dia merebak cepat sangat lah. Okey, masa tu kita nak cerita balik kejadian masa tu berlaku. Macam mana Encik Adnan nak ceritakan bersama kami pada masa berlakunya kebakaran tu? Encik Adnan kat mana? Saya ada di bawah rumah, bukan di bawah rumah, di dalam rumah, tapi berhampiran bawah rumah saya tengok api tengah marak menyala. Saya pun ambil air, manalah kan daya satu gayung air. Jadi saya biarkan lepaskan sajalah. Yang penting saya selamat. Dokumen IC ke apa-apa kad semua saya tak dapat selamatkan. Biarkanlah. Masa tu berjaga bukan? Masa tu saya dah jaga. Waktu subuh ya? Apa nak buat, saya pun lari keluar. Saya tengok dia orang pada selamat. Anak isteri saya pada selamat. Saya biar lepas tu bomba datang. Padamkan kebakaran.
Itu sajalah apa nak buat. Yalah kan. Kita pandang sajalah. Tak boleh nak buat apa lah Tak masa boleh. tu. Tak boleh nak buat apa dah. Api ni masa kecil kawan lah. Bila dah besar jadi lawan. Inilah rupa dia. Yalah. Pepatah Melayu pun ada cakap macam tu kan. Jadi baru saya nampak api itu bila besar jadi lawan tu. Betul. Kan? Masa tu memang tak terdaya untuk menyelamatkan Tak apa boleh barang api sekalipun. dah marak. Kita nak selamatkan diri kita sajalah. Saya tinggal selai sepinggang je. Baju tidur dengan kain sarung. Apa nak buat? Ada barang-barang berharga yang disimpan di rumah? Banyak. Habis juga? Habis. Ringgit ada juga sikit habis terbakar. Yalah, kan kadang-kadang ni bila nampak perkara-perkara ini selalunya kita dengarkan disebabkan kecuaian orang kan, lupa nak tutup api ke dan sebagainya, tapi lagi sedih apabila mengingatkan ini merupakan aniaya kan. Jadi bagaimana untuk bangkit kembali perasaan tu lepas nampak sangat positif kan bila kita berbual dengan Encik Adnan ni, bila kita tengok menyaksikan apa yang dikatakan oleh Encik Adnan ni, macam ni rumah ni terbakar kan. Bagaimana untuk bangkit disebabkan musibah ini? Yang sebenarnya masa kejadian tu saya relax je. Saya pun heran pasal apa saya tak ada sepanjang sebab orang dia meraung, menangis, baru terunta kan. Saya relax. Lepas tu anak buah saya ajak saya pergi shopping lah, beli seluar, baju apa semua. Di situ pula keistimewaan saya tu. Yalah, dapatlah baju baru, seluar baru. Kalau tidak kita nak beli pun malas juga. Saya balik rumah, dia orang dah beli makanan bungkus apa ni, ketua kampung dah belikan saya makanan apa semua. Saya kata macam tak ada problem apa. Lepas tu saya pun relax. Saya kata ini ujian daripada Tuhan lah ini. Dugaan. Setiap orang mesti ada ujian. Inilah ujian pada saya. Yalah, kan. Apa nak buat? Kalau kita mungkin terlalu fokuskan kepada kehilangan tu, dia akan jadi masalah juga dekat kita. Yang pertama masalah, yang kedua fikiran kita jadi rosak. Terganggu lah. Betul. Dengan perkara-perkara ini. Jadi saya buat satu contoh pada yang lain lah. Kalau terima kejadian macam ni, buatlah macam saya, relax. Jangan. Benda pun dah jadi. Satu hal, kita kena ingat benda pun dah jadi. Mungkin solusi-solusi yang perlu kita cari. Contohnya macam ialah proses untuk mendapatkan bantuan kan, melihat kepada apa lagi progres yang akan datang. Tapi bantuan tu saya terima mencurah. Alhamdulillah. Saya pun tak kisah lah. Dia bagi, tak bagi tak apa. Tinggal lagi saya dapat sumber tu macam bertelu-telu lah. Yalah kan. Sampai hari ni pun ada juga yang bagi saya sikit. Aduh. Hikmah dia sebalik ujian kan, walaupun dah 3 bulan ni kan, masih lagi ada individu-individu yang datang bagi bantuan. Kita nak cerita jugalah tentang bantuan yang dapat daripada Lembaga Zakat Selangor. Ini bantuan yang sedikit berbeza lah. Maknanya bantuan keutamaannya adalah untuk membina semula teratak rumah Encik Adnan ini. Walaupun mungkin kenangan itu tidak dapat dibeli semula, kenangan itu tidak dapat dihadirkan semula dalam rumah tu, tapi rumah akan dibina lah sekurang-kurangnya. Apa perasaan Encik Adnan bila lulus permohonannya yang di-apply ataupun dimohon kepada pihak Lembaga Zakat Selangor untuk mendirikan semula rumah Encik Adnan? Walaupun kejadian tu tak dapat dipulihkan, tinggal lagi saya bersyukur sangat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Lembaga Zakat yang banyak menolong saya. Contohnya rumah sebiji dia nak bagi saya ni. Yalah, betul. Penuh dengan jelah biliknya lengkap, dapurnya lengkap, insya-Allah tak sabar nak menantikan bagaimana rumah ni. Tadi Cik Safril tadi itu Lembaga Zakat bos lah, dia bagi tahu. Cantik saya buat untuk Cik Adnan kata dia. Masya-Allah. Saya kata macam mana you dapat sampai grant. Dia kata grant Cik Adnan dekat pejabat daerah. Betul-betul nama Cik Adnan. Itu pasal dapat approve ni. Kalau bukan nama Cik Adnan tak dapat. Saya kata pandai you orang. Maknanya proses-proses tu semua memang pihak Lembaga Zakat Selangor yang buat kan. Cik Adnan pun tak pergi pun pejabat tanah. Tak pernah. Saya tak pernah. Maknanya sampai ke tahap itu mereka bantu pihak yang dilanda musibah sebegini kan. Alhamdulillah perjalanan dimudahkan, nama pun nama Encik Adnan semua lulus. Betul. Lulus. Dia kata bantuan Cik Adnan lulus dan rumah akan dibina tak lama lagi. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Dia tunggu giliran lah. Bila yang sana dah siap, dia datang sini.
InsyaAllah. Terima Itu kasih yang banyak. perlu kita buat adalah nantikanlah insyaAllah hasilnya. Bersabar pada waktu yang sepatutnya, insyaAllah disegerakan. Terima kasih banyak-banyak Encik Adnan bersama dengan sama-sama. kami di Sembang LZS, destinasi zakat anda. Inilah dia yang dimaksudkan dengan perkongsian bantuan yang diagihkan kepada mereka yang memerlukan. Kali ini kita menyantuni asnaf yang dilanda musibah kebakaran, dan kepada anda semua boleh titipkan juga komen kalau anda mungkin nak tahu sebarang info berkaitan dengan zakat maupun pengagihan zakat. InsyaAllah admin Lembaga Zakat Selangor akan berkongsi dan menyantuni anda untuk pertanyaan-pertanyaan berikut. Okey, kita dah selesai dengan Encik Adnan, tapi mungkin saya nak bawa anda juga penonton-penonton untuk menyaksikan keadaan di rumah dengan lebih dekat, untuk menyaksikan bagaimana terjejasnya disebabkan kebakaran tersebut. Boleh ke Encik Adnan kita pergi ke kawasan Boleh, rumah? boleh. Okey, jom. Okey. Baik, kita kembali bersama dengan kami. Kali ini bertiga pula. Untuk kali ini episod Sembang LZS Destinasi Zakat Anda. Kalau di awal tadi kita bersama dengan Encik Adnan selaku tuan rumah, dan kita kali ini bersama dengan Encik Syaril pula, wakil dari Lembaga Zakat Selangor, untuk berkongsi dari segi bantuan dan pastinya bagaimana menyantuni antara kondisi-kondisi ataupun keadaan yang terlibat seperti mana Encik Adnan mengalaminya musibah 3 bulan lalu. Okey, Encik Syaril, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudi bersama dengan kami, luangkan sedikit masa. Saya faham memang sangat sibuk keadaan sekarang ni. Tapi kalau melihat kepada keadaan di belakang, kita pun dapat saksikan, anda sendiri dapat saksikan macam mana teruknya keadaan di belakang ni. Bagi keadaan yang seperti Encik Adnan ni, apa yang Encik Syaril mungkin boleh kongsikan untuk bantuan yang boleh dilaksanakan bagi pihak Lembaga Zakat Selangor? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Untuk makluman semua, Encik Adnan ni merupakan asnaf fakir Lembaga Zakat Selangor, yang mana dia salah seorang penerima bantuan bulanan, bantuan hari raya dan juga bantuan kecemasan. Bagi kes-kes yang macam ni, yang mana Encik Adnan diuji dengan musibah kebakaran, insya-Allah kita Lembaga Zakat Selangor akan membantu sebiji rumah untuk Encik Adnan pindah ke rumah barulah. Sebab apa? Kalau semua maklum, rumah dia ni terbakar disebabkan khianat daripada penduduk yang kurang senyuman. Betul Encik Adnan kan? Ya, betul. Dia bakar pun waktu tu mengejut. Jadi Subuh-subuh. jadi Waktu apa subuh. bila dah jadi macam tu dan ditentukan memang hujan macam tu, insya-Allah Lembaga Zakat Selangor akan membina sebiji buah rumah yang mana lengkap dengan 3 bilik dan 2 bilik air. Okey, bagaimana dengan posisi rumah ini yang akan diperbaiki? Adakah ianya akan dipindah ke kawasan yang lain ataupun yang ini dibina semula? Maksud yang dikongsikan Cik Syaril tadi. Untuk makluman, kita tetap akan buat rumah di tanah ini. Yang sama ini. Sama ini. Sebab apa? Hasil daripada semakan daripada pejabat tanah yang bagi sendiri bukti mengatakan tanah ni yang sesuai dibina, dan tanah ni juga merupakan nama atas Encik Adnan. Okey, Encik Adnan, boleh tak kalau kita nak pergi dekat sikit dengan kawasan ini, nak bawa anda untuk mungkin lebih dekat menyaksikan kawasan yang terjejas hampir 100% saya kira. Semua 100%. kawasan yang terselamat hanyalah mungkin di kawasan hadapan ini sahaja, di mana tumbuh-tumbuhan ni lah, maknanya landscape di depan ni. Kalau kita kata daripada ruang tamu sehingga ke belakang, habis. Encik Adnan, masa berlaku ni mungkin Encik Adnan kata dia bermula daripada mana? Kawasan depan lah? Di bawah. Di bawah depan ni? Di bawah tepi kiri sana. Okey, itu mulanya api dan ianya merebak dengan sangat cepat. Sangat cepat lah. Boleh dikongsikan waktu subuh tu beberapa minit saja? Dalam masa 10 minit, 15 minit. 10 minit sahaja habis satu rumah. Ya, itu makan masa lah. Itu lebih kurang 20 atau 30 minit lah. Dan masa tu bantuan kecemasan yang pihak bomba? Pihak bomba sampai selepas itu? Dia memadamkan api sebelah sana, sebelah Maiwi pun kena juga. Maknanya ada kereta, ada rumah, kenderaan lain. rumah murah sana. Yang asbabnya adalah pelaku yang sama. Yang sama. Didapati pelaku yang sama, tuan-tuan dan puan-puan. Pelaku yang sama, khianat ataupun ada apa katanya kurang siuman individu tersebut. Dan rumah ni bukan ni saja, pihak bomba pun patut menyelamatkan di kawasan depan lain. Okey, Encik Syaril, kalau nak dikatakanlah kan, kejadian-kejadian sebegini mungkin pernah dihadapi juga oleh pihak Lembaga Zakat Selangor. Apa bantuan awal ataupun bantuan
bantuan segera, ya silakan Encik Adnan, bantuan segera yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu seperti mana Encik Adnan ni? Selalunya apabila je kita terima aduan ataupun kes-kes macam ni, kita akan datang ziarah, dalam sama kita bawa duit kecemasan dan juga kita bawa kotak makanan supaya Encik Adnan boleh kehidupan dia boleh berjalan lah. Boleh sambung segera. lah. Sebab apa kena ingat, untuk Lembaga Zakat Selangor, dia bukannya lapisan pertama. Lapisan pertama adalah bomba. Kedua dan masyarakat, dan ketiga kita. Tapi dalam masa sama, tak silap saya, waktu kebakaran ni saya datang ke awal jugalah. Ya, Waktu cepat. tu ada api lagi. Oh Dia masih hidup lagi api dia punya. Dia masih hidup lagi, dia awal sampai. Oh. Saya pun terkejut juga. Siapa yang buat laporan kepada pihak Lembaga Zakat Selangor? Kita, untuk lama kita ada dapat maklumat daripada Ketua Kampung, Nazir. Bila dapat je, dia terus mesej, Ustaz, ada rumah asnaf kita terbakar. Jadi kita buat tindakan untuk kita hadir supaya kita tak nak bila dah terbakar, kita biarkan macam tu. Supaya bila kita datang, dia boleh makan lepas tu lah. Tapi bukan kita je bagi, ada juga yang JKM bagi makan. Adalah sumbangan-sumbangan lain. Tapi Banyak jugalah bantuan masa tu dapat kan? InsyaAllah adalah sikit. Tapi masa bantuan Lembaga Zakat Selangor tu, apa perasaan pada ketika itu? Agak awal ya Lembaga Zakat Selangor Saya menyentuhnya? rasa gembira lah pasal dia cepat bagi bantuan. Itu sajalah. Yelah, sekurang-kurangnya pada ketika itu kan, waktu yang dengan paniknya, Betul. dengan betul-betul musibah baru saja berlaku, dapat mengurangkan sedikit sebanyak beban lah ya, Ya, betul, bagi betul, Encik betul. Adnan juga buat keluarga. Masa tu memang tak ada orang kat rumah, Encik Adnan? Tak ada orang, dah keluar semua lah. Semua dah keluar lah, Alhamdulillah. Dia pandang Kan, api, kita sekurang-kurangnya kan. Okey, dan juga kita nak tahu, kalau sebelum ni Encik Adnan sememangnya antara asnaf dalam list lah Betul. di kawasan Paya Jaras ini. Tapi kalau kondisi-kondisi bagi mereka yang bukan asnaf, tapi kejadian ini mungkin menimpa mereka, bagaimana penglibatan Lembaga Zakat Selangor? Adakah juga bantuan diberikan kepada mereka, Encik Syaril? okey, seandainya kita dapat kes yang mana rumah terbakar, pada masa yang sama dia bukan asnaf bagi miskin. Proses yang pertama, kita ziarah dulu, kita bagi duit kecemasan, kita bagi kotak makanan supaya dia boleh menampung kehidupan. Dalam masa yang sama, kita buat kiraan haid kifayah. Sama ada mangsa tersebut layak tak dikategorikan sebagai fakir miskin. Kalau layak fakir miskin, kita boleh bantu daripada segi untuk membina rumah. Ataupun kalau andai kata rumah tu terbakar separuh, kita boleh bagi bantuan baik pulih lah. Apa-apa mesti melalui proses bancian. Okey. Macam contoh, dengan keluasan berapa ni Encik Adnan? Kalau boleh dikongsikan rumah asal ni, layout dia keluasannya berapa? Agak-agak berapa, saya pun tak pasti. Berapa square feet? Daripada awal, daripada depan ni sampai belakang kan? Depan saya ingat Jadi 20 kali berapa ni? 900 dia. 900 ada saya rasa. 900 ada. Maknanya Lembaga Zakat Selangor akan menghasilkan layout yang sama ataupun perbincangannya bagaimana untuk mendirikan semula rumah Encik Adnan? Untuk makluman, Lembaga Zakat Selangor kita ada layout kita lah. Yang mana kita punya jenis rumah tu yang merupakan dia ada 3 bilik, 2 bilik air dan 1 ruang tamu lah. Dia keluasan lebih kurang macam ni je. Cumanya semua keseluruhan batu. Kalau ikutkan asal rumah Encik Adnan ni, dia batu dan kayu. Okey. Berapa lama kan? Jadi lepas ni dapat rumah baru lah Encik Adnan. InsyaAllah lah. Yalah kan, hikmah Bagilah, di saya pun sebalik. dah sakit pinggang tidur atas lantai ni. Allah kan. Sama lah macam Maknanya rumah ada asal. juga lah kan. Rumah asalnya campur kayu dan juga batu. Saya kira nanti anda akan dapat juga saksikan visual rumah asal. Tapi Alhamdulillah sangat-sangat hikmah di sebalik musibah ataupun ujian yang menimpa. Pihak Lembaga Zakat Selangor akan 100% batu. Akan Betul. memastikan semuanya batu. Betul. Semua Okey. Jadi pembikinan ini mengambil masa selalunya berapa lama? Dia selalu dalam 2 bulan lah. Sebab kena tengok atas kontraktor juga, lantikan kita. Yelah. Kalau saya nak cakap kadang bila Betul cepat-cepat kadang, tapi tak kurang dalam 2-3 bulan insya-Allah siap. InsyaAllah. Sebelum hari kemasan lah. Betul kan. Okey, boleh ceritakan sedikitlah, kita nak imbas kembali rumah ni sebenarnya difahamkan rumah yang menjadi antara pilihan untuk mereka melakukan penggambaran kan. Maknanya itu juga merupakan sumber pendapatan Encik Adnan sendiri kan, kalau nak dikatakan dahulu. Jadi bila hilangnya sumber pendapatan, bukan saja rumah terbakar tapi hilang juga punca pendapatan yang di sini. Apa Encik Adnan mungkin nak kongsikan rasa ralat dan rasa kecewanya terhadap benda yang berlaku ni? Rasa ralat tu memang dah semestinya lah. Tapi apa nak buat, benda dah berlaku kan. Dia macam ajal juga. 1 minit tak boleh kurang, 1 minit tak boleh lebih. Masa dah sampai. Betul. Kita terima sajalah Betul. takdir. Itu sajalah yang dapat saya. Macam mana pun kalau kita terlalu kesal sangat, dia tidak akan Jadi penyakit pada kita. Betul. Kita sakit,
tak ada siapa yang nak tolong gitu. Betul. Alhamdulillah lah ada pihak-pihak tertentu kan yang akan membantu dari sudut kewangan, dari sudut bantuan. InsyaAllah ada ramai yang tolong. InsyaAllah. Saya terima kasih, ribuan terima kasih pada yang menolong. Saya anggap itu memang satu anugerah pada saya lah. Betul lah, insyaAllah. Okey, bagi pihak Lembaga Zakat Selangor sendiri, melihat kepada kejadian ini, pemeriksaan dan juga mungkinlah bagi mereka yang dah terkena musibah ini, mereka tak tahu proses yang sebenar untuk memberi laporan kepada pihak Lembaga Zakat Selangor. Bagaimana cara yang paling mudah untuk mereka melakukan laporan supaya mereka juga dapat dibantu jika berlaku keadaan-keadaan seperti ini? Selalunya kan, kalau ada berlakunya bencana macam ni, kebakaran ke ribut ke apa, kita akan dapat maklumat daripada ketua kampung, daripada penghulu dan juga nazir yang mana kita juga ada penolong amil di kawasan kampung ni. Okey. Jadi kita dapat maklumat dari situ, seadanya kalau ada dia bagi tahu, insya-Allah pihak Lembaga Zakat akan turun, kita akan bagi pendahuluan untuk kecemasan dan juga makanan dalam masa sama. Kita turun bukannya bagi kosong, kita terus buat kifayah. Layak kita akan bantu bantuan yang sepatutnya lah untuk dia. Okey, ini antara kawasannya. Jom kalau mungkin nak pergi ke dalam sedikit. Itu arang sebanyak. Inilah sebelah sini. Ini sebenarnya dapur. Ini dapur. Ini bilik dan bilik air. Oh, ini bilik dan bilik air. Dapur di bahagian sana. Dapur sana. Dapur di bahagian sana. Kalau depan ini? Ini ruang tamu. Ruang tamu dengan itu. Tangga lah di sebelah sana. Tangga. Tempat kita rehat lah. Inilah kawasannya kan. Masa tu antara perkara semua dapat diselamatkan. Dokumen-dokumen penting semua IC habis. Semua habis, hangus. Saya ganti baru, ini ganti yang baru. Semua dokumen memang tak sempat nak diselamatkan. Tak sempat. Api cepat. Dia cepat makan. Okey. Kalau curi ada juga tinggal lagi. Api dah tak tinggal lagi. Betul lah. Kalau curi mungkin adalah tertinggal sini sana. Tapi musibah kebakaran ini sememangnya habisnya terbakar. Inilah yang seperti mana anda dapat saksikan. Terima kasih banyak-banyak Encik Syaril. Kita nak ucapkan daripada pihak Lembaga Zakat Selangor sudi berkongsi hari ini bagaimana perjalanannya bantuan yang disegerakan kepada Encik Adnan. Dan insyaAllah kita kalau ada kesempatan nanti progresnya akan dikongsikan juga bersama dengan penonton. Bagaimana keadaan selepas bantuan telah pun diberikan daripada pihak Lembaga Zakat Selangor. Sekali lagi terima kasih diucapkan kepada Encik Syaril dan juga pihak Lembaga Zakat Selangor. Encik Adnan juga terima kasih untuk episod kali ini dan kita harapkan sentiasa tabah dalam ujian ini. Bantuan-bantuan yang diberikan ini sangat berharga saya kira. Betul. Ya betul. Saya kira inilah sokongan yang dapat diberikan dan kepada anda penonton doakan kesejahteraan Encik Adnan dan keluarga insya-Allah supaya semuanya dapat diselamatkan dengan segera. Amin. Okey, terima kasih kepada anda semua yang menyaksikan kami di Sembang LZS, destinasi zakat anda. Jangan lupa layari website kami www.zakatselangor.com.my untuk informasi terkini berkaitan dengan zakat. Sehingga kita bertemu lagi di episod akan datang, Sembang LZS, destinasi zakat anda. Assalamualaikum, salam sejahtera.